Buletin Didik 15 Mac bersama saya Fazlah Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 hari menjelang pembukaan sesi baru persekolahan, ada di kalangan ibu bapa mula buntu memikirkan persiapan persekolahan anak-anak. Tinjauan di Batu Pahat yang masih lagi digenangi air akibat banjir termenung mendapati selain pakaian seragam, buku teks yang diterima sebelum ini juga telah rosak. Tinjauan di sekitar daerah ini mendapati semakin ramai yang dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas berada di PPS sejak lebih 3 minggu lalu. Apa yang menyedihkan, pelbagai barangan termasuk peralatan elektrik dan perabot rosak akibat ditenggelami air. Mereka mendakwa pakaian seragam sekolah anak-anak yang dibeli sebelum ini turut dihanyutkan banjir. Rumah banjir paras pinggang lah. Baju sekolah semua kena air banjir. Kasut pun hanyut. Tak dapat nak diselamatkan. Buku-buku pun adalah terendam sikit. Sijil-sijil. So, nak sekolah ni ada sedih ke apa? Sedih lah, baju kena air banjir. Sijil. Apa harap dapat bantuan ke sana? Saya berharap dapat bantuan lah. Buku ke, kasut ke, baju. Rasa sedih lah kan, terharu tengok rumah macam tu. Kali ni macam terkejut lah sikit. Dalam lah, agak dalam. Dalam rumah pun paras atas pinggang, kat luar dada. Memang barang tak dapat selamatkan lah. Barang elektrik semua habis lah. Habis. Barang sekolah pun habis. Ada yang terkena buku-buku, baju sekolah pun memang habis lah. Itulah. Habis tu ada dapat persiapan sekolah? Belum ada lagi. Sebab banjir pun belum surut kan. Jadi tunggu je lah macam mana. Kalau dah surut nanti mungkin ada jugalah agaknya kan dari NGO mana-mana. Tapi masa ni belum dapat lah. Air dah naik, dah paras lutut tu memang terpaksa keluar lah. Tak sempat nak selamatkan buku baju semua lah. Ada yang tak sempat lagi sebab air naik laju kan, sendiri pun takut macam mana, terus cepat keluar lah. Air jalan kat jalan raya pun putus, jadi memang kena cepat-cepat keluar. Macam baju sekolah baru yang baru semua ada beli yang baru ke? Ada yang beli tapi tak sempat lah selamatkan. Apa harapan? Kalau dapat bantuan tu syukur, alhamdulillah lah sangat-sangat. Dapat membantu sedikit sebanyak. Batu Pahat antara daerah paling terjejas dengan lebih 30,000 penduduk termasuk pelajar sekolah ditempatkan di PPS. Kementerian Pendidikan sebelum ini mengumumkan 18 inisiatif kewangan bagi membantu murid terjejas banjir menjelang sesi pembukaan sekolah yang dijadual bermula 19 dan 20 Mac ini. Sementara itu, Kementerian Pendidikan KPM memberi kelonggaran kepada murid dan pelajar yang kurang berkemampuan termasuk mereka yang terkesan akibat banjir untuk memakai baju bersesuaian apabila hadir ke sekolah kelak. Menterinya Fadlina Siddiq berkata kelonggaran itu diberi atas dasar kemanusiaan serta keprihatinan KPM berhubung rungutan ibu bapa yang terbeban dengan kos membeli pakaian seragam baru. Kita ada beberapa ruang sebenarnya yang saya fikir ruang kemanusiaan yang kita bagi. Misalnya dalam konteks banjir di Johor. Sebab tu saya sebut tadi, datang aja sekolah, pakailah baju apa pun asal berbaju. Dalam soal misalnya rungutan berkaitan dengan baju-baju co-curriculum ya Datuk, yang juga menjadi isu badan beruniform kami juga bersetuju bahawa jika tidak mampu, pakailah t-shirt yang menggambarkan sekolah mereka. Jelasnya, pihak kementerian tidak mahu pelajar dibebani dengan isu berkenaan sehingga dinafikan daripada menghadiri sesi pembukaan sekolah 20 Mac ini. Mengulas mengenai penempatan guru pada sesi persekolahan akan datang, Fadlina berkata KPM sedang memberi tumpuan terhadap perkara berkenaan. Perkara itu akan diumumkan dalam tempoh terdekat sebaik mendapat keputusan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Minggu pertama persekolahan sesi 2023-2024 akan diisi dengan pendekatan berbentuk didik hibur dan penerapan nilai-nilai murni. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali berkata, pekeliling mengenainya telah diedarkan ke sekolah-sekolah bagi memberi panduan berhubung program atau aktiviti yang sesuai diadakan. Sesuatu yang berjaya itu mesti datang dari semangat jiwa yang kuat
dan jiwa itulah mesti kita bentuk di awal persekolahan itu. Mana mungkin kita mulakan sesuatu perlawanan tanpa ada warm up, tanpa ada sesi memanaskan badan. Jadi bagi kami di Kementerian Pendidikan Malaysia, Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 5 tahun 2023 itu memberi panduan supaya sekolah mengadakan program atau aktiviti yang sesuai supaya boleh menyediakan anak-anak kita dari segi sosio emosi dan mental. Sesi warm up untuk mereka meneruskan pembelajaran yang panjang selama 1 tahun, 190 hari jumlahnya. Datuk Pakarudin ditemui pada sidang media selepas menyampaikan amanat pembukaan sesi persekolahan 2023-2024 di Putrajaya pagi tadi. Katanya sekolah dengan bilangan pelajar tidak ramai dan telah selesai melaksanakan aktiviti tersebut boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran. KPM memberi fokus kepada 6 konsep dalam memenuhi pengisian aktiviti pada minggu pertama persekolahan sesi 2023-2024. Antaranya menjadikan sekolah ceria, selamat dan terancang serta mewujudkan nilai pendidikan dan berinformatif dalam diri setiap murid. Selain itu, dalam tempoh ini, guru atau sekolah perlu mewujudkan komunikasi yang berkesan antara murid, guru, ibu bapa atau penjaga serta komuniti. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan juga perlu menerapkan sikap bekerjasama dan persefahaman erat serta menjalinkan perpaduan antara murid pelbagai kaum. KPM tidak pernah mengurangkan bantuan geran per kapita PCG mata pelajaran di sekolah sebagaimana yang didakwa akan dilaksanakan bermula sesi persekolahan 2023-2024. Ketua Pengarah Pendidikan berkata dakwaan itu berkemungkinan berpunca daripada kekeliruan kononnya bantuan PCG itu didasarkan kepada angka pelajar yang ada pada setiap 1 Oktober pada satu tahun. Ujarnya, peruntukan PCG bagi sesi akademik 2023-2024 diunjurkan berdasarkan jumlah pelajar setiap sekolah pada 1 Oktober pada tahun 2022. Jadi mungkin ada sekolah pada tarikh 1 Oktober itu bilangan pelajarnya kurang berbanding dengan tahun semasa. Jadi nampak ada pengurangan dari sana. Kemudian seperkara lagi, tahun ini bajet kita sedang dibahaskan di Parlimen. Belum diluluskan, kita dapat mini bajet. Jadi mini bajet ni kita dapat 50% daripada peruntukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan memang sudah menjadi amalan setiap tahun pun peruntukan di awal tahun kita turunkan sebanyak 70%. Jadi 70% ni sudah pastilah nampak kurang daripada jumlah setahun pada tahun lepas. Jadi sepatutnya dikira 70% berbanding dengan tahun lepas dan berapa enrolment yang ada kat sekolah itu. Tambah beliau, selepas bajet diluluskan dengan jajaran bilangan pelajar yang ada pada tahun semasa, pengiraan semula akan dilakukan sekaligus mendapat bantuan penuh PCG mengikut kelayakan yang diperoleh setiap sekolah itu. Beliau mengulas berhubung dakwaan peruntukan PCG mata pelajaran di sekolah didakwa dikurangkan lebih 14% mulai sesi baru persekolahan yang akan bermula minggu depan. Keadaan itu menimbulkan tanda tanya dan kekhawatiran guru kerana ia boleh menjejaskan pembelajaran kira-kira 2.6 juta pelajar sekolah menengah. Tindakan itu menyebabkan guru-guru bakal berdepan kekurangan dana untuk merancang program tambahan akademik dan membeli modul peperiksaan bagi murid di semua tingkatan hanya kerana PCG yang ada akan digunakan untuk murid tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan utama. Tarikh melihat anak bulan Ramadan bagi menetapkan tarikh permulaan puasa bagi umat Islam di Malaysia tahun ini ialah pada petang Rabu 22 Mac bersamaan 29 Syakban 1444 Hijrah. Menurut kenyataan Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, tarikh permulaan puasa akan diisytiharkan pada malam itu melalui radio dan televisyen. Kenyataan itu menyebut jawatan kuasa berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Ramadan pada petang hari tersebut di 29 lokasi di seluruh negara. Majlis Raja-Raja bersetuju bahawa cara menetapkan tarikh permulaan puasa adalah berdasarkan ruqyah dan hisab.
Universiti Tsukuba di Jepun akan membuka kampus cawangannya di Malaysia sekaligus melakar sejarah menjadi kampus cawangan Universiti Jepun pertama ditubuhkan di luar negara matahari terbit itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pemilihan negara ini sebagai lokasi penubuhan kampus cawangan Universiti Awam Jepun pertama di dunia adalah pengiktirafan kepada pengurusan pendidikan tinggi negara serta mencerminkan hubungan dua hala erat kedua-dua negara. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis menandatangani memorandum kerjasama MOC antara Malaysia diwakili Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sukan, Sains dan Teknologi MAXT dan Kementerian Luar Negeri Jepun di Ibu Negara semalam. I believe that the presence of the Tsukuba University branch campus in our country will help create a more dynamic and exciting higher education environment. Turut hadir Duta Besar Jepun ke Malaysia, Takahashi Katsuhiko. Universiti Tsukuba yang ditubuhkan pada tahun 1872 tersenarai dalam 10 universiti terbaik di Jepun. Sebagai usaha mempelbagaikan bahan bacaan berkualiti untuk masyarakat, Perbadanan Kota Buku PKB menjalin kerjasama dengan platform e-buku di rantau Asia Tenggara. Ketua Pegawai Eksekutif PKB, Adibah Umar berkata, sebagai permulaan, PKB, entiti milik Kementerian Pendidikan KPM, bekerjasama dengan Perpustakaan Digital PT 6 Kubuku Indonesia Kubuku antara penyedia bahan bacaan digital di Republik itu termasuk bagi Perpustakaan Nasional Indonesia. Kerjasama dengan Kubuku mewujudkan situasi menang-menang bagi penerbit Malaysia dan Indonesia iaitu mereka boleh memasarkan penerbitan masing-masing dalam platform Kubuku dan Kota Buku Digital Malaysia KBDM. Tambah Adibah lagi, inisiatif yang sama bakal dilaksanakan dengan platform e-buku di Singapura, Thailand dan Vietnam. Bagi mempromosikan platform KBDM secara meluas, Adibah berkata PKB akan memulakan inisiatif projek rintis Kota Buku Mini dengan kerjasama KPM bagi meningkatkan persekitaran kondusif khusus untuk pembacaan di semua sekolah. Ia selaras dengan fungsi PKB untuk mengumpulkan keseluruhan ekosistem industri buku negara termasuk penerbitan, penulisan, penterjemahan dan pelbagai aktiviti perbukuan bertujuan memudahkannya dicapai oleh masyarakat dan pelajar. Sementara dalam usaha meningkatkan kecekapan KBDM, PKB turut menjalin kerjasama dengan pengendali perkhidmatan wang digital Merchant Trade Asia Sdn Bhd menerusi penawaran fungsi keuangan dan pembayaran secara e-dompet bagi pembelian bahan bacaan. Adibah sebelum itu menandatangani memorandum persefahaman dengan Merchant Trade yang diwakili pengarah urusannya Ramasamy K. Viran sambil disaksikan setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Kajian mendapati lebah mampu berkongsi pengalaman dan mempengaruhi antara satu sama lain. Menurut kajian Queen Mary University, lebah bukan hanya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka tetapi juga menyebarkan pengalaman ketika menyelesaikan masalah itu kepada rakan dalam koloni mereka. Kajian membabitkan seekor lebah yang dilatih menolak penyekat berwarna merah pada sebuah lubang bagi membolehkan mereka memperoleh hadiah berbentuk manisan. Langkah itu diperhatikan oleh sekumpulan lebah lain dan mereka dengan pantas meniru langkah yang dilakukan oleh lebah pertama. What this created was like a trend, a fashion trend, or in animal behaviour terms, a tradition. Kajian itu mencadangkan bahawa kebolehan lebah belajar daripada rakannya yang lain adalah jauh lebih besar daripada yang pernah disangkakan. Actually, what our bees are doing is maybe even more impressive. They have brains the size of a pinhead, yet they're still able to produce this behaviour. That whatever humans can do is some kind of evolutionary pinnacle. This way of looking at it has meant that we've missed some really fascinating capabilities found among even tiny invertebrates. Seorang lagi penyelidik dalam kumpulan itu berkata tingkah laku lebah menunjukkan mereka sentiasa mengikuti trend dan budaya yang akan dikongsi dalam komuniti mereka sama seperti dilakukan oleh manusia. Konsep Maya atau Metaverse dalam industri hiburan K-pop bukanlah baharu. Ia menerusi integrasi hiburan dan realiti maya yang diperkenalkan beberapa agensi hiburan seperti SM Entertainment menerusi kumpulan K-pop popular aespa.
Terbaru Metaverse Entertainment memperkenalkan pula kumpulan K-pop maya sepenuhnya MAVE. 둘, 셋. Make new wave. 안녕하세요, MAVE입니다. Hakikatnya, MAVE yang dianggotai oleh Siu, Zena, Tyra dan Marty tidak wujud di alam nyata. Penampilan pertama mereka pada Januari lalu dijana secara digital sepenuhnya daripada penonton sehinggalah pentas persembahan. 버추휴먼 자체로서 데뷔를 하는 것보다는 이들의 컨텐츠를 가지고 말하는 게 중요하다고 생각이 들더라고요. 이게 살짝 소통적인 부분에서 좀 더 유리하고요. 그랬을 때 현재 그 글로벌적으로 좀 K-팝이라고 할까요? 그런 부분들이 좀 인기가 있다 보니까 저희가 그 부분을 같이 흡수를 해서 표현을 한다고 하면 좀 더 유리하지 않을까 이렇게 판단이 들었고. Video persembahan lagu pertama mereka, Pandora, disiarkan menerusi program Show Music Core sebelum tular di YouTube dengan lebih 3 juta tontonan. Mungkin sukar diterima ramai, namun sekali pandang, MAVE tampak seperti manusia biasa. Seperti artis K-pop lain, mereka turut berkongsi pelbagai aktiviti dan sentiasa berhubung dengan peminat di media sosial. 메이브를 처음 봤는데 사람인지 가상인물인지 조금 헷갈릴 정도로 현실감을 잘 구현한 것 같고 되게 신기했고 저희도 친구들이랑 메타버스 많이 이용하고 있어서 친숙한 느낌이라 저도 같이 팬이 될 수 있을 것 같아요. 뭐 그런 사건 사고에 연루되지도 않고 한다는 점에서는 물론 뭐 현실 아이돌보다 나을 수는 있겠지만 그래도 아직까지는 그 아이돌 팬들의 니즈를 충족시켜주기에는 가상 인물로서는 뭔가 부족하지 않을까. Selain bahasa Korea dan Inggeris, MAVE juga mampu bertutur dalam bahasa Perancis dan Indonesia dalam usaha menarik lebih ramai peminat global. MAVE turut akan dibawa ke platform lain seperti permainan video dan webtoon. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari komponen asas dalam nyanyian iaitu suara. Suara itu adalah sangat penting untuk kita menyanyi. Kalau kita menyanyi dengan ton yang betul, ton yang lunak, sangat cantik supaya sesebuah persembahan itu lagi bagus. Kalau kita mendapat suara yang bagus tapi tidak semestinya kita menjadi seorang penyanyi yang hebat jika kita tidak memenuhi semua 5 komponen asas dalam nyanyian. Kita ada terdapat 4 jenis suara iaitu soprano, alto, tenor dengan bass. Di dalam kumpulan suara perempuan iaitu soprano untuk suara tinggi, alto untuk suara rendah, tenor untuk suara tinggi bagi lelaki dan bass untuk suara lelaki yang rendah. Cikgu akan bagi contoh bagi suara bagi soprano, alto, tenor dengan bass. Sukan badminton All England, Lee Zijia mara ke pusingan kedua sebentar tadi selepas menewaskan pemain Thailand Sitikom Tamasin 21-12, 21-15. Paling awal melepasi pusingan pertama bergu lelaki Ong Yu Sin dan Teo Ee Yi. Mereka mencipta kejutan mengalahkan pemenang pingat emas Olimpik 2020, pasangan Taiwan Li Yang dan Wang Qilin. Turut ke pusingan kedua, perseorangan lelaki Eng Ji Yong dan gandingan campuran Tan Kian Meng dan Lai Pei Jing. Pada pusingan pertama, Eng Ji Yong berdepan pemain berpengalaman dari Indonesia, Shizar Hiren Rustavito. Ji Yong yang berada di ranking ke-28 dunia tampil penuh yakin menang mudah 21-9 pada set pertama. Cuba memberi saingan pada set kedua, Shizar yang menduduki ranking ke-26 dunia jelas gagal mengimbangi penguasaan Ji Yong. Ji Yong cuma memerlukan 36 minit keseluruhan apabila menamatkan set kedua 21-12. Tugas sukar menanti Ji Yong pada pusingan kedua esok menentang pemain nombor 1 dunia, jago Denmark Victor Axelsen. Gandingan campuran Tan Kian Meng dan Lai Pei Jing yang diletakkan pilihan ke-6 pula menepati ramalan meneruskan kemaraan.
Menentang lawan bukan pilihan dari Indonesia, Rinov Rivaldi dan Pita Haning Tias Mentari, mereka diberi saingan sengit. Bagaimanapun, Kian Meng dan Beijing kekal fokus untuk menang 21-19, 21-18 dalam tempoh 39 minit. Lawan mereka pada pusingan kedua esok bergu Jepun, Yuki Kaneko dan Matsumoto yang menewaskan satu lagi pasangan campuran negara, Chen Tangji dan To Iwei. Bagaimanapun, cabaran bergu wanita negara berakhir seawal pusingan pertama. Sadara utama Perlitan dan Amtina yang diletakkan pilihan kelima dikejutkan bergu bukan pilihan dari Jepun, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Perli dan Tina tewas 21-13, 15-21, 15-21 selepas bertarung 55 minit. Terdahulu gandingan Vivian Hu dan Lim Chiu Sien kalah kepada bergu Perancis. Pasukan Hoki Terengganu THT menempati status laku pasukan pilihan apabila mudah menewaskan UiTM HA KPT 5-1 pada separuh akhir pertama Piala TNB. Pada satu lagi aksi separuh akhir, Tenaga Nasional Berhad TNB seri 2 sama menentang Maybank. Selepas menjuarai Piala Sumbangsih dan Liga, THT meneruskan misi merangkul kejuaraan ketiga Piala TNB. Penguasaan THT ke atas UiTM bermula seawal minit kedua menerusi jaringan Ismail Abu. Minit ke-18, Ismail menjadikan kedudukan 2-0. Pemain Korea Selatan Jang Jong-hyun menambah gol ketiga THT pada minit ke-21 menerusi pukulan sudut penalti. Kepakaran Jong-hyun menyempurnakan pukulan sudut penalti terselah lagi pada minit ke-42 apabila mengukuhkan cengkaman THT 4-0. Minit ke-56, UiTM merapatkan kedudukan hasil jaringan Wan Haziq Hishamuddin Wan Amir Ruzman. Namun THT melengkapkan kemenangan 5-1 menerusi jaringan Faizal Saari 2 minit sebelum perlawanan tamat. Peringkat separuh akhir berlangsung secara timbal balik dengan perlawanan kedua dijadualkan esok. Paparan Festival Hari Kuskus Libya ketiga 2023 yang berjaya memecah rekod dunia dengan hidangan kuskus terbesar mengakhiri Buletin Didik. Terkenal sebagai masakan istimewa di Libya, untuk memperbaharui rekod dunia itu, ia dimasak bersama daging 5 ekor unta. Saya Fazlani Harun, Assalamualaikum dan salam hormat.